Orang belajar, satu, kewajipan atas diri masing-masing. Yang beratnya, orang mengajar. Orang belajar, mukallaf, akil balik, akan bertanggungjawab sendiri pada masyar. Orang mengajar. Sebab kita semua sama masyar belaka. Yang mengajar masyar, yang belajar masyar. Penekanan belajar fardu ain. Penekanan belajar fardu ain. Nak belajar fardu ain macam mana? Kena ada yang mengajar. Sekarang ni kita tekan belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Belajar tu lapis kedua. Lapis pertama mengajar. Lapis kedua ada orang belajar. Ada ni. Orang mengajar. Macam mana ni? Ajar fardu ain ke tak? Tak ada. Tapi ingat baik, orang belajar tanggungjawab sendiri atas diri dia. Sampai di pada masyar, saya tak belajar fardu ain, saya tak belajar fardu ain kerana ustaz tak mengajar. Dia akan bertanggungjawab sendiri. Ustaz yang tak mengajar fardu ain tu dia akan lari diri dia. Tapi berat dia tanggungjawab, dia berat. Orang mengajar lagi berat tanggungjawab. Tapi orang belajar nak letak atas orang ajar. Tak ada. Sebab dia bertanggungjawab atas diri sendiri. Ada. Dia bertanggungjawab atas diri sendiri. Macam ginilah, macam gini. Contoh. Isteri. Suami wajib ajar. Ada ni. Tapi ingat baik isteri ni. Dia bertanggungjawab atas diri sendiri. Suami ajar, tunggu di rumah. Suami tak ajar, dia wajib kena cari. Dia gitu. Ya, isteri tak boleh. Saya duduk rumah je. Tunggu suami saya balik ajar lah fardu ain. Lepas tu suami kata, awak ajar ke tak? Dia tak ajar. Lepas tu macam mana? Dia pada masyar nanti. Suami dia pada masyar. Isteri dia duduk pada masyar. Ada seumpama tu. Tak apa dah tu. Nanti dia pada masyar, saya akan khabar belakang suami saya. Dia nak khabar belakang suami dia. Sebab suami tak ajar ilmu agama ke dia. Dah awak khabar lagi mana? Tersembang dalam neraka. Dengan awak lah neraka. Dia nak bawa ke lelaki dia berkali. Masa muda-muda sayang. Tua-tua tu duk sayang dah berkali. Nak khabar atas tu lelaki je. Nak khabar ke mana tu? Tersembang. Tersembang ke mana? Ke neraka. Dengan siapa? Dengan suami. Dah kamu masuk neraka ke tak? Isteri masuk neraka ke tak? Ke tersembang. Suami atas neraka. Dia tak atas neraka. Sama lah. Ni. Lepas tu isteri ni pula dia tak sedar. Suami tu nombor 2. Hak mula-mula disoal mak ayah dia, bukan suami. Suami nombor 2. Mak ayah dia dulu kena ajar fardu ain. Suami sepatut terima hak molek dah. Suami terima hak molek dah. Suami nanti jadi ayah. Suami sebagai ayah kena ajar anak-anak. Isteri dia ada mak ayah dia ajar. Tapi mak ayah tak ajar, jadi suami ambil isteri yang seumpama ni, suami wajib ajar. Apa panggil apa ni? Suami ambil beban. Pergi cari bini yang mak ayah dia tak ajar fardu ain. Suami ambil beban lah kau panggil. Satu, kalau tambah beban, cari isteri hak mak ayah dia ajar dah fardu ain. Nak cari mana? Payah nak jumpa. Dah nikah lah. Betul macam mana? Nikah lah sama jahil pun. Janji sama belajar. Gitu je. Sama jahil ni nikah ni. Tapi sama belajar. Tak ada masalah lah. Tapi dia nampak suami dia je. Dia tak nampak mak ayah dia dahulu tak ajar dia ilmu fardu ain. Hasil. Isteri ni mukallaf tak? Isteri ni mukallaf tak? Akil balik tak? Akil balik. Dia bertanggungjawab atas diri sendiri. Dia bertanggungjawab. Suami tak boleh ajar, dia wajib kena belajar. Ada. Sama lah juga ni. Kalau orang mengajar tu tak ajar fardu ain, kita kena cari kelas lain. Tapi ni cerita orang belajar. Orang mengajar satulah. Tanggungjawab dia besar, adab dia besar. Kitab ni cerita je ni, cerita sebagai panduan. Cerita sebagai panduan. Hak dalam kitab Minhajul Abidin ni nanti dia bicara fardu ain tasawuf. Fardu ain tauhid kena buka kitab sifat 20, fardu ain fiqh kena buka kitab fiqh lah.
Cuma kita minhaj disusun. Dah kita minhaj ni beri dak fardu ain tauhid fiqh. Tak. Ini bukan kita tauhid fiqh ni, kita tasawuf. Jadi nanti lepas habis bab ilmu, dia masuk bab apa muka 16? Bab taubah. Bermulalah fardu ain tasawuf. Ni kita minhaj. Habis bicara bab ilmu sampai muka 16, dia akan masuk bab yang kedua, akabah yang kedua, akabatut taubah. Bermulalah bicara fardu ain tasawuf. Berarti fardu ain tauhid dengan fiqh, kena cari kitab tauhid fiqh lah. Cuma kitab minhaj ni dia apa ni? Cerita pelang, apa dak pelang? Cerita pelang lah. Pelaksanaan perjalanan tauhid kena buka kitab tauhid, fiqh kena buka kitab fiqh, tasawuf barulah dalam kitab Minhajul Abidin. Tasawuf ni mana fardu ain, mana fardu kifayah. Fardu ainnya melainkan barang yang ini fardu ain, barang yang membinasa atamu ibadahmu, maka wajib mengetahui akan dia, akan barang yang membinasa atamu ibadahmu supaya kamu jauh akan dia. Ini wajib kena belajar. Ini berkaitan dengan sifat mazmumah yang membinasakan ibadahmu. Ini kitab ni kata yang membinasakan ibadahmu. Janganlah pula orang komen pula, oh sedap ustaz mengajar. Amal ibadah binasa tuan tak terima. Jadi Tuhan ke ustaz ni? Tahu amal ibadah binasa, tahu amal ibadah tak diterima. Ustaz tak ada syurga ke? Pandai-pandai letak. Ini kitab yang beritahu. Yang membinasakan ibadah ni, kitab di mana? Ambil di Quran dan hadis. Mana contohnya? Orang riak sampai di pada masyar Allah halau dia. Tak ada pahala di sisi kami. Lepas tu minta pahala daripada orang yang kamu beribadah kerananya. Dia nak minta pahala dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala halau dia. Fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajraka indana. Pergi ambil pahala kebajikan daripada orang yang kamu ibadah kerana dia. Tidak ada pahala di sisi kami. Kenapa? Tak ada, Tuhan tak terima amal ibadah dia sebab dia riak. Ni orang mengajar pula dituduh. Oh, pandai orang mengajar. Amal ibadah Tuhan tak terima. Macam di syahadat amal ibadat Tuhan terima. Macamlah di suci. Macam dia ada syurga. Ni komen dalam FB ni. Orang pula tukang kerak-kerak tu dia ambil kerak-kerak. Dia ambil kerak-kerak. Amal ibadat Tuhan tak terima. Hak awal tak ambil. Dia ambil keras. Jadi orang pun, oh sedap ustaz ni kata macam dia Tuhan. Ambil kerja Tuhan, hak komen lah. Sebab dia ambil sekerak dalam tu. Kan ni kan TikTok tu kan. Jadi fitnah kadang-kadang. Dia ambil hak masa, hak keras. Hak lembut sebelum tu tak cerita. Ni, membinasakan ibadahmu. Sifat hati membinasakan ibadahmu. Supaya engkau jauh, maka wajib mengetahui akan dia, wajib fardu ain supaya kamu jauh akan dia. Dan barang yang lazim atasmu mengerjakan dia seperti ikhlas dan alhamdulillah dan syukur dan tawakul dan umpamanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak.